Kan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau nak dustakan? Allah dah bagi cukup nikmat. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Okey. Pada anda yang baru sahaja melihat channel ini, dah subscribe ke belum? Kalau anda belum subscribe, jom subscribe. Ini adalah channel yang mengandungi segala PDPR dan tutorial yang menarik. Jadi jangan lupa subscribe, like and share. Okey, baik. Untuk perkongsian video PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan, kita akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi darjah khas subjek Pendidikan Al-Quran. Bab yang kedua, iaitu tafsir ayat 2 hingga 4 surah An-Anfal, iaitu tanda-tanda iman. Nak tahu? Jom. Okey, kita akan mendengarkan bacaan surah An-Anfal ayat 2 hingga 4. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Okey, demikianlah bacaan surah An-Anfal ayat 2 hingga 4. Kita pergi kepada makna secara ijmal. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, yakni dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka ini bertambah iman kepada Tuhan mereka, jualah mereka berserah. Ayat kedua, orang-orang yang mendirikan solat dan mendermakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Itulah sedikit tafsiran makna secara ijmal. Okey, seterusnya kita pergi kepada makna kalimah. Iaitu yang pertama, al-mu'minun. Maksudnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, wajilat qulubuhum, gementarlah hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuh, ini, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imanan, maknanya bertambah iman mereka. Tawakkalun, ini mereka berserah. Yuqimunas solah, mendirikan solat. Darajat, pangkat yang tinggi. Al-mu'minuna haqqan,
Ni beriman dengan sebenar-benarnya. Wa maghfirah, maknanya dan keampunan. Apa yang kita dapat daripada surah ini, ia menceritakan mengenai tanda-tanda orang yang beriman. Bila mana kita melihat sekarang ini, ditambah-tambah lagi kita berada di akhir zaman, yang mana sekarang ni bermacam-macam macam-macam sekarang lah isu-isu dunia, zaman-zaman fitnah. Kalau kita nak melihat kita ini sama ada kita ini beriman, senang saja nak tengok antara tanda-tandanya. Bila kita beriman, bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, gementarlah jiwa kita. Itu nama-nama tanda-tanda kita beriman. Tapi adakah kita sampai ke tahap itu? Pasal itulah kena renung-renungkan dan selamat beramal. Okey, seterusnya kita pergi pada intisari ayat. Iman merupakan perkara yang paling asas dalam Islam. Okey, ia menjadi penentu terhadap kedudukan seseorang di sisi Allah. Tempat iman dalamnya hati. Tempat iman duduknya dalam hati. Justru agak sukar untuk diukur dan dinilai oleh orang lain. Kita tak dapat tengok. Kita tengok orang tu, kita takkan dapat tengok macam sejauh mana iman dia. Oh, nak tengok ni. Oh, apa Ahmad? Aku tengok iman kau ni kejap tinggi, kejap rendah. Siapa kita nak melihat? Yang ukur itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Iman tu duduk dalam hati. Ada kala iman kita tinggi. Di pagi hari kita jadi baik, iman kita tinggi, bertakwa kepada Allah. Waktu malam iman kita jatuh. Itulah ciri-ciri seorang manusia. Imannya kejap-kejap tinggi, kejap-kejap rendah, kejap-kejap besar, kejap-kejap kecil, kejap-kejap tebal imannya, kejap-kejap rasa nipis iman. Kan iman tu kan senipis kulit bawang. Kita tahu kan? Iman tu senipis kulit bawang. Namun begitu, terdapat banyak keterangan menerusi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan mengenai tanda-tanda iman. Dengan tanda-tanda tersebut, dapatlah dikesan kedudukan iman seseorang terhadap Allah dan Rasulnya. Menurut Imam Nawawi, iman itu ialah membenarkan menerusi hati, ikrar menerusi lidah dan beramal dengan anggota. Okey, berdasarkan pengertian ini, asas kesempurnaan iman itu mestilah mengandungi ketiga-tiga perkara tersebut. Iaitu mulut kita, daripada hati kita, lidah kita dan juga perbuatan kita. Apa tanda-tanda kita beriman? Yang pertama, mesti melaziminya, mengikrar melalui mulut. Hati kita, membenarkan dalam hati kita. Maknanya kita percaya bahawa Allah itu yang sebenar-benarnya hanya satu sahaja, tiada dua, tiada tiga. Okay, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad, aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu ikrar kita. Kita membenarkan dalam hati. Kemudian bercakap menggunakan lidah, mengangkui, mengagungi, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan beramal dengan anggota. Caranya dengan cara beribadah. Kita solat, kita berpuasa, tinggalkan segala larangan Allah. Itu adalah tanda-tanda kita ni mempunyai iman yang sangat tinggi. Okey, berdasarkan pengertian ini, asas kesempurnaan iman itu mestilah mengandungi ketiga-tiga perkara tersebut. Tanpa salah satu daripadanya, bermakna iman seseorang itu masih belum sempurna dan perlu diusahakan. Kalau anda kata salah satu dari tiga perkara tu, iaitu membenarkan dalam hati, bercakap menggunakan lidah dan juga melakukan dengan anggota, kalau tak cukup satu, maknanya iman kita masih lagi belum sempurna. Sebagai contoh, kita sekarang ni melakukan kebaikan. Kita tahu kita orang Islam. Okey, aku bersaksi bahawa Allah itu, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tapi dalam masa sama kita melakukan maksiat, kita melakukan kemungkaran. Itu namanya iman kita belum sempurna. Apa caranya? Kita pertingkatkan iman kita. Kita perbaiki amalan kita. Itulah caranya bagaimana kita nak menikmati, bagaimana kita nak memperbaiki iman kita. Okey, berdasarkan ayat 2 hingga 4 surah Al-Anfal, Allah menjelaskan 5 tanda-tanda iman. Di mana menerusi tanda-tanda tersebut, umat Islam boleh menjadikannya sebagai kayu ukur
untuk menilai iman masing-masing. Maknanya itu cara. Macam mana nak menilai iman kita? Dengan cara 3 perkara, iaitu daripada segi hati kita, daripada segi mulut kita, dan daripada segi perbuatan kita. Allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Maknanya orang-orang yang apabila disebut nama Allah, nescaya akan gementarlah hatinya. Di antara faktor yang mendorong ke arah kegementaran hati apabila nama Allah disebut ialah faktor keyakinan yang mendalam terhadap Allah. Maknanya kita percaya dengan sepenuh-penuhnya, dengan sebenar-benarnya bahawa Allah itulah yang sebenar-benar Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang Maha Sempurna. Hatinya sentiasa nampak dengan jelas akan kebesaran dan kekuasaan dan kehebatan Allah. Hatinya mengakui akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan hatinya sentiasa mengingati Allah walau di mana ia berada. Nampak orang yang betul-betul mempunyai tanda-tanda keimanan yang kuat. Inilah maknanya kita percaya, kita yakin bahawa Allah itu yang sebenar-benarnya. Kita percaya bahawa agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu penting. Okey, di samping hatinya sentiasa takut dan gerun terhadap balasan-balasan Allah di akhirat akibat daripada pelanggaran hukum dan ketetapan Allah. Kalau kita melakukan maksiat, kita takut. Kalau kita takut untuk melakukan maksiat, kalau kita takut untuk melanggar segala suruhan Allah, maknanya hati kita penuh dengan iman. Maknanya iman kita sangat baik. Maknanya kita, anak kata kita nak solat, tiba-tiba malas nak solat, malas lah. Jadi kita takut, kalau aku tak solat, nanti aku masuk api neraka. Pasal itulah orang-orang yang mengenai tanda-tanda iman yang baik, tanda-tanda iman ini, mereka ini amat takut dan gerun dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam kehidupanku ini, apa yang dibuat oleh manusia sebenarnya berpunca daripada gerak hati. Hati yang sentiasa dekat dengan hubungan dengan Allah akan melahirkan perbuatan-perbuatan dan amalan yang baik. Kerana hati tersebut mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Itu betul. Kalau kita ini melakukan segala arahan Allah, kalau kita ini patuh perintah Allah, maka dengan ini apa saja kita buat, Allah akan gerakkan hati kita untuk melakukan benda yang baik. Itu memang betul. Okey. Hati akan gemetar apabila disebutkan nama Allah kerana kejernihan hatinya tidak dikotori oleh sifat-sifat munafik dan tidak terpengaruh oleh dorongan nafsu amarah yang merosakkan dan melalaikan. Cuba kita renung diri kita. Cuba kita muhasabah diri kita. Kalau kita ini seorang manusia, yang sangat takutkan akan balasan Allah, adakah kita ini tergolong dalam golongan munafik? Pasal tu kita kena muhasabah diri kita. Adakah kita ini tergolong daripada golongan-golongan yang mensekutukan Allah? Jadi kita kena elak. Nauzubillah min zalik, minta dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang buruk. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Okey. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran, nescaya hatinya akan bertambah imannya. Nampak? Maksudnya Al-Quran adalah panduan hidup umat Islam. Apa panduan hidup kita? Al-Quran. Apakah kitab yang perlu kita baca? Al-Quran. Al-Quran ini sebagai nadi. Pasal itu kita kalau boleh setiap hari, jangan tinggal bacaan Quran. Bacalah walaupun satu ayat. Bacalah. Macam mana sibuk pun kita, bagaimana kita dalam keadaan yang amat sibuk, bacalah Al-Quran. Jangan tinggalkan. Mana itulah antara legasi yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca, untuk kita menterjemah, untuk kita mendalami, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Al-Quran adalah panduan hidup umat Islam. Dia adalah kalam Allah. Pembacanya adalah ibadah. Beriman kepadanya adalah wajib. Menolak dan mempersendakannya boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir. Nampak begitu beratnya. Jangan sesekali kita mempersendakan Al-Quran. Jangan sesekali kita sekarang ini kita mempermain-mainkan Al-Quran. Kerana apa? Itu boleh menjadikan kita seorang itu menjadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Okey. Justru orang yang beriman sewajarnya menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan. Okey.
Al-Quran hendaklah dibaca selalu, dipelajari kandungannya, difahami maknanya, dipatuhi segala suruhannya dan dijauhi segala larangannya. Maknanya apa saja yang terkandung dalam Al-Quran kita kena patuh dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Okey, malahan segala kisah yang dipaparkan di dalam hendaklah dijadikan ikhtibar. Banyak kisah-kisah kalau kita tahu dalam Quran banyak kisah-kisah, antara kisah Luqmanul Hakim, kita tahu kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dalam Al-Quran. Kita jadikan ia sebagai ikhtibar, sebagai pedoman, sebagai pengajaran, sebagai ikutan. Apa yang terkandung dalam Al-Quran ini jadikan sebagai sumber ikutan, dijadikan sebagai sumber yang boleh menjadikan diri kita semakin taat, semakin patuh kepada perintah Allah. Jadikan ia sebagai motivasi diri kita. Itulah Al-Quranul Karim. Demikianlah betapa dekatnya hubungan hati orang yang beriman dengan Al-Quran. Seterusnya, kesan daripada keimanan yang mendalam terhadap Al-Quran, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, keimannya akan bertambah. Bertambahnya kerana ayat-ayat yang dibaca telah menjaya mempengaruhi hati dan mendidik akal, mengakui dengan penuh yakin akan kebenaran Al-Quran. Kita tak boleh pergi jauh. Kita tengok kadang makna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Situ baru kita tahu. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan kat situ pun kita dah dapat melihat bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kehebatan Allah, bagaimana Allah ini mentadbir seluruh alam. Kita dapat lihat. Itu kita dah boleh ambil pengajaran. Jadi apabila kita membaca Quran, kita pastikan diri kita mengambil iktibar, mengambil pedoman, mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ini, dan kepada Allah mereka bertawakal. Okey, bertawakal ialah menyerahkan diri kita kepada Allah setelah didahului dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Ini betul. Pasal itu banyak kali saya selalu memperingatkan anak-anak murid saya, kita kena faham konsep duit. D itu doa, U itu usaha, I itu istiqamah dan T itu tawakal. Kita dah berusaha, kita dah berdoa, akhirnya kita serah pada Allah. Faham tak? Pasal itulah bila mana kita ini nakkan sesuatu, kita kena usaha bersungguh-sungguh. Tetapi yang menentukannya, yang meluluskannya, yang membantunya, yang menyelesaikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mampu usaha. Tuhan yang menentukan. Allah yang menentukan. Kita lihat kepada firman Allah yang maksud, maka apabila kamu telah berazam, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Bila kita berazam, kita kena faham konsep. Kita kena faham konsep dalam Islam. Kita kena faham konsep. Yang mana bila kita sekarang ini, bila kita berusaha, kita bertawakal, kita berserah pada Allah. Semua serahkan pada Allah. Allah yang menentukan. Tetapi kena ingat, jangan serah bulat-bulat. Bukannya kita kan tak ada usaha. Okey, aku ni memang bodoh. Tak pandai, malah belajar. Biarlah, memang aku lahirkan bodoh. Memang aku dilahirkan tak pandai. Memang aku takkan pandai bila-bila. Itu adalah orang yang tidak percaya dengan qada dan qadar Allah. Bila mana kita ini percaya dengan kekuasaan Allah, kita akan semakin bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kena ingat, setiap apa yang berlaku itu dengan izin Allah. Allah nampak segala usaha hamba-Nya. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, Allah akan bantu kita hinggalah kita berjaya. Okey, dalam satu pesanan yang lain, Nabi SAW pernah menegaskan yang maksudnya, tambatkanlah dahulu untamu, kemudian kamu bertawakallah kepada Allah. Berdasarkan keterangan tersebut, Nabi menganjurkan agar kita berusaha dahulu sebelum berserah kepada Allah. Usaha dulu, jangan serah bulat-bulat kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, kau berikanlah duit yang banyak. Ya Allah bagi duit. Jatuh duit, tak mungkin. Dia mesti datang dengan usaha. Kita berusaha bersungguh-sungguh. Kita mendalami ilmu agama. Kita usaha untuk dapatkan apa yang kita nak. Dengan usaha itu Allah akan bantu kita hingga berjaya. Bukan doa,
Ya Allah tuanku, aku ini tak ada duit, aku nak makan. Ya Allah, amin ya Allah, bagi aku duit. Kedebuk jatuh duit. Tak mungkin akan berlaku. Allah nampak apa usaha hambanya untuk mendapatkan apa yang dihajatinya. Ini makna jika diri tanpa usaha, maka ia bukan bertawakal. Orang yang beriman ini sebenarnya tidak akan mengabaikan usaha dan kerja, malahan usaha yang akan dilakukan dengan penuh kesungguhan, kebijaksanaan dan bertanggungjawab, kerana dasar kerjanya adalah iman dan matlamatnya adalah ibadah. Semua serah pada Allah. Pasal tu kita kena ingat, apa yang saja yang kita buat lillahi ta'ala. Semuanya adalah kerana Allah. Aku pergi sekolah kerana Allah. Aku buat kebaikan kerana Allah. Semua niatkan lillahi ta'ala. Maka bila kita berniat kerana Allah Ta'ala, Allah akan angkat ia sebagai satu ibadah. Di antara ciri-ciri yang meletakkan tawakal sebagai satu daripada tanda keimanan seseorang kepada Allah, kerana orang yang bertawakal sentiasa yakin terhadap jaminan Allah dan apa yang dilakukan sentiasa mengharapkan pertolongan dan keredaan Allah. Lantaran itu akan diserahkan segala jiwa dan raganya kepada Allah, dan apa juga ketentuan yang diberi oleh Allah akan diterimanya dengan penuh reda dan syukur. Orang-orang yang beriman yang sangat tinggi ini, apabila apa sahaja yang diberi kepadanya, kita bersyukur. Bila kita bersyukur, itu tandanya iman kita sangat tinggi. Maknanya betapa kuatnya iman kita bila kita rasa bersyukur. Bagaimana seorang itu walaupun hidup miskin tetapi hidup dengan penuh keberkatan, hidup dengan penuh ketenangan, itu lebih baik daripada kita seorang yang kaya raya, dihujani dengan hutang, dikelilingi dengan keselamatan yang sangat tidak baik, yang sangat bahaya, nak dibunuh, nak dirompak sebagainya. Lebih baik kita berada dalam zon yang lebih selesa, yang mana kita sekarang ni kita berada dalam keadaan yang sangat tenang. Itu lebih baik daripada kita kaya tapi hidup dalam ketakutan. Allazina yuqimunas solah. Okey, maknanya orang-orang yang mendirikan solat. Okay, kat sini dah nampak dah. Kedudukan solat dalam Islam adalah tiang agama. Banyak kali dalam PDPR sebelum ini pun saya dah tekankan, solat itu tiang agama. Okay. Solat, tanpa solat bermakna agama seorang itu telah runtuh. Dan maka solat hendaklah dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan sesekali ditinggalkan. Jadikanlah ia sebagai agenda utama kehidupan. Utamakan solat. Solat tiang agama. Okay? Janganlah kerana sibuk dan banyak kerja dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan solat. Sesungguhnya keupayaan kita boleh membuat pelbagai kerja dan kegiatan semuanya adalah anugerah daripada Allah. Bayangkan kita ni sempurna. Badan kita cukup, tangan kita cukup, telinga cukup, mata cukup. Kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau nak dustakan? Allah dah bagi cukup nikmat. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki. Semuanya anugerah Allah. Dan cara kita menerima dengan bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Melakukan kebaikan, melakukan surah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Mendirikan solat bukan sekadar menjaga waktu-waktu solat agar jangan tertinggal daripada mengerjakannya, tetapi ia turut menuntut agar setiap solat yang dilakukan itu hendaklah dalam keadaan yang khusyuk, dalam keadaan yang ikhlas serta dapat mencapai matlamat solat, iaitu dapat mencegah diri daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar. Firman Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Bagaimana nak mengelakkan daripada perkara yang mungkar? Dengan solat. Kalau kita solat, kita jaga solat kita, insya-Allah Allah akan memelihara diri kita untuk daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Okey. Menerusi ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan solat ini sebagai satu daripada tanda-tanda orang yang beriman. Kalau kita solat, itulah tandanya kita seorang yang beriman. Okey, jelasnya tanpa mendirikan solat akan hilanglah tanda iman bagi orang yang berkenaan. Okey, justru setiap umat Islam hendaklah berusaha
membina kekuatan minda, fizikal dan rohani, melawan tuntutan nafsu dan bisikan syaitan yang sering mengajak manusia supaya meninggalkan solat. Sesungguhnya solat itu adalah asas kepada pemantapan iman dan pembentukan peribadi yang mulia. Tanpa solat, kehidupan seorang Muslim tidak ada makna di sisi Allah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak solat apa gunanya? Ingat tak lagu nasyid tu? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nampak lagu tu juga dah menceritakan bagaimana kalau kita hidup walaupun 1000 tahun, kalau kita tak solat pun apa? Tak ada gunanya. Tak ada keberkatan, tak ada makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitu dan membelanjakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Okey. Konsep harta dalam Islam ialah harta adalah milik dan kepunyaan Allah. Ingat, kita ini adalah milik Allah. Harta kita, segala anugerah yang kita dapat semua adalah daripada Allah. Allah yang punya. Dunia ini Allah yang punya tau, bukan kita yang punya. Bukan dalam Piramli. Dunia ini ana yang punya. Ana yang punya. Dunia ini ana yang punya. Bukan. Dunia ini Allah yang punya. Bukan ente yang punya. Kena ingat tu. Okey? Maknanya dunia ini apa sahaja yang kita dapat itu adalah milik Allah, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita manfaatkan kepada perkara yang lebih suci dan mulia. Manusia yang diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah sebagai memegang amanah. Kita ini hanya pemegang amanah. Harta kita semua adalah milik Allah. Allah yang memberi rezeki, kita hanya memegang amanah. Amanah apa? Orang yang beriman seharusnya dapat menguruskan harta dengan cara yang betul, iaitu dibelanjakan pada jalan-jalan yang diridai Allah, dikeluarkan sebahagian daripadanya untuk dibayar zakat dan tidak dikuasai oleh sifat bakhil dan tamak, kerana kedua-duanya bukan sifat orang yang beriman. Orang yang bakhil, orang yang tamak ini adalah sifat orang-orang yang bukan sifat-sifat orang beriman. Orang yang beriman ini adalah orang yang biasa membelanjakan hartanya ke jalan Allah dengan cara berzakat, dengan cara bersedekah, dengan cara melaburkan duit ke arah kebaikan. Itu adalah cara yang paling baik. Islam mengharuskan umatnya mencari dan mengumpul kekayaan. Dengan kekayaan, manusia boleh meluaskan cara ibadah, dapat membantu anak-anak yatim dan golongan fakir miskin, boleh menolong orang-orang yang menghidap penyakit-penyakit yang kronik untuk mendapat rawatan dan sebagainya. Dengan duit juga kita boleh beribadah. Laburkan duit kita, bantu kepada orang yang memerlukan. Kan? Bagi duit ni, bagi laburkan ni, bagi pula laburkan duit buat masjid. Bila kita dapat anugerah Allah, bila mana kita dikurniakan Allah dengan rezeki yang banyak, laburkan ke arah kebaikan. Bukannya benda-benda yang bukan-bukan. Berjudilah, show off duit lah, banyak duit, aku banyak duit, buat klip video, aku kaya, joget-joget lah. Itu bukan cara yang betul. Cara yang betul lah kita laburkan duit kita ke arah kebaikan. Itu yang sebenar-benarnya. Berpandukan kepada 5 perkara yang nyatakan di atas, ianya bukan sahaja menggariskan tentang tanda-tanda iman, tetapi Allah telah memberi 4 jaminan kepada mereka. Apa jaminannya? Jaminannya apa? Ulaika humul mu'minun haqqan, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan bagi mereka akan mendapat pangkat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mendapat keampunan serta limpah kurnia yang mulia. Okey, tengok 4 jaminan Allah. Okey, yang pertama, termasuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman atau iman yang hak. Kalau kita lakukan perkara-perkara yang kita belajar tadi, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kerana imannya berjaya melahirkan amal soleh. Yang ketiga,
mendapat keampunan dosa-dosanya daripada Allah. Jika kita melakukan dengan tawaduk, dengan ikhlas, insya-Allah segala dosa-dosa kita akan diampunkan. Yang keempat, mendapat balasan nikmat syurga di akhirat. Itulah yang kita kejar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita pergi kepada pengajaran ayat. Yang pertama, iman yang hak ialah iman yang bertempat, yang tersemat kukuh dalam hati dan dapat diterjemahkan menerusi pelaksanaan amal-amal soleh yang berterusan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Iman yang hak ini adalah iman yang tersemat kukuh, iman yang kuat. Itulah benda yang perlu ada dalam aspek kehidupan manusia. Okey, yang kedua, hati orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah sentiasa diliputi oleh rasa gerun dan takut kepada Allah. Kalau kita rasa takut, kalau kita rasa gerun dengan azab dan balasan Allah, itu tandanya kita benar-benar beriman. Tapi kalau kita ambil sambil lewa, lah tak penting lah, malah solat, itu maknanya kita perlu pertingkatkan iman kita. Something wrong with you. Something wrong lah. Maknanya kita kena pertingkatkan iman kita supaya kita rasa sebenar-benarnya rasa beriman yang sebenar-benarnya. Okey, yang ketiga, iman akan terus kukuh dan mantap apabila ia sering diperdengarkan dengan bacaan kalamullah, yang ini Al-Quran. Oleh itu, Al-Quran hendaklah dibaca selalu dan difahami kandungannya. Yang keempat, solat adalah tanda yang paling asas dalam menentu dan menilai kedudukan Islam dan iman seseorang. Okay? Semakin sempurnanya solat dengan penuh khusyuk dan ikhlas, maka semakin tinggi nilai imannya. Bila kita solat dengan sempurna, bila kita jaga solat kita, itulah nilaian iman yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang terakhir iaitu harta adalah ujian daripada Allah. Orang yang benar-benar beriman, mereka akan membelanjakan sebahagian harta daripada perkara-perkara yang diredai Allah. Harta bagi mereka adalah alat, bukan matlamat. Kena ingat, kita kena tanamkan diri kita. Kalau kita nak jadi orang yang beriman, jadikan harta itu sebagai alat, bukan matlamat kita. Betul, kita ingin mencari rezeki, kita ingin mencari duit. Tapi yang sebenar-benarnya, kita mencari keridaan Allah. Duit itu hanya sementara. Kita kena tahu, duit ni bukan selama-lamanya. Kekayaan ini hanya sementara. Akhirat itulah yang kekal selama-lamanya. Kena ingat tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, itu sahajalah untuk perkongsian video PDPR pada kali ini. Jadi diharapkan anak-anak murid macam biasa tolong baca dan hadamkan. Kita jadikan ia sebagai satu matlamat kita. Jika kita orang-orang yang beriman, kalau kita nak tambah iman kita, kita lengkapkan iman kita, laksanalah apa yang seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi, itu saja. Jangan lupa bagi anda yang masih belum subscribe, minta tolong subscribe, like dan share. Semoga ia dapat dimanfaatkan untuk semua orang. Okey, itu saja. Jumpa lagi di dalam video PDPR akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.